Assalamualaikum warahmatullahi. Hai murid-murid, apa khabar? Sama saya lagi Ustaz Muhammad Hafiz dalam sesi PDPR Pendidikan Islam. Dan pada kali ini murid-murid, kita akan membincangkan satu tajuk yang menarik, topik yang menarik, iaitu dalam bidang Jawi, seni khot warisan bangsa. Seni khot warisan bangsa. Ustaz harap murid-murid bersedia. Murid-murid boleh merujuk buku teks dalam muka surat 58. Murid-murid dalam unit 3 muka surat 58. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seni khot ni sangat penting. Dia merupakan warisan turun-temurun bagi bangsa kita Melayu yang kita warisi daripada bangsa Arab. Ianya penting kerana tulisan Al-Quran adalah tulisan khot. Dan khot apa? Khot nasakh. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan seni khot. Untuk permulaan, mari kita saksikan contoh seni khot yang ada. Contoh seni khot yang ada ialah ni. Boleh nampak tak? Contoh seni khot nasakh. Nampak tulis Ramadan Karim, taqabbalallahu minna wa minkum as-siyama wal qiyamah. Nampak cantik kan? Cara dia tulis tu, teknik yang dia tulis tu. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan seni khot ini. Penting murid-murid. Wow! Murid-murid yang dikasihi sekalian, murid-murid pernah pergi tak pameran? Pameran ataupun karnival ke, tulisan khot peringkat kebangsaan seperti yang ada dalam buku teks, gambar dalam buku teks tu. Nampak tulisan yang ada kat situ, cantik. Yang ni tak berapa jelas. Kalau murid-murid pergi sendiri, nampak lebih jelas, lebih cantik. Ni pameran atau karnival tulisan khot peringkat kebangsaan. Subhanallah, cantik sungguh tulisan-tulisan khot ini. Bolehkah kami mempelajarinya? Dia tanya cikgu dia ataupun orang yang jaga karnival ni. Jadi orang ni jawab apa? Tentulah adik, sesiapa saja boleh mempelajari asalkan dia minat. Khot, seni khot ni mesti ada dua kunci dia. Mesti minat dan mesti ada kesungguhan. Kalau dua ni tak ada ataupun salah satu ni tak ada, susahlah murid-murid ataupun adik-adik nak mempelajari seni khot. Penting seni khot ni ya. Baik, ini sebahagian daripada peralatan. Mari kita pindah kepada peralatan menulis khot tradisi. Ada peralatan menulis khot. Peralatan menulis khot ada dua bahagian. Satu, peralatan menulis khot tradisi. Satu lagi bahagian peralatan menulis khot moden. Kita tengok alat-alat menulis khot. Alatan tradisi. Cuba kita tengok alatan tradisi menulis khot di bahagian atas ni yang Ustaz tunjuk di dalam gambar yang tertera ni. Pertama sekali, batang hijau. Kita dah dengar hijau kan, felda hijau. Ni batang hijau, pokok hijau. Dia ambil daripada pokok hijau, batang dia tu. Boleh potong asal untuk buat alat untuk menulis khot. Yang kedua, alat tradisi ialah buluh. Buluh yang kecil lah, bukan buluh yang buat lemang tu. Lemang tu besar, untuk tulis tulisan besar pakai buluh lemang, tapi nak pegang pula susah kan. Tak, yang ni yang kecil saja. Buluh yang halus-halus dulu. Batang buluh pun boleh. Boleh kita asal, kan jadi macam dalam gambar tu. Jadi macam tu. Dua jenis, boleh buat yang bergigi macam tu ataupun yang sebelah dia. Yang ketiga, jenis yang ketiga, alatan tradisional untuk menulis khot ialah batang resam. Batang resam kita panggil. Batang resam diambil daripada pokok tu. Pokok resam, nampak tak? Tu. Okey, itu yang ketiga. Kemudian kita berpindah kepada peralatan menulis khot yang moden. Yang sekarang ni lah, nak cari yang atas tu mungkin susah kan. Tapi ada, boleh carilah. Kamu boleh cari secara online pun ada. Sebab sekarang ni semua kena beli online. Ustaz ada peralatan ni, batang rosam ni Ustaz ada. Nanti Ustaz tunjuklah bila kita boleh bersemuka. Sekarang tak boleh lah. Baik, yang bahagian kedua ni, pertama sekali ialah pen. Pen khot. Pen khas untuk menulis khot ada.
Yang kedua, pen kaligrafi. Yang ni pen untuk menulis khot juga. Dia tulis. Dia warna putih. Kalau kita beli kat stationery, dekat kedai buku, ada jual pen kaligrafi. Tanya dia, ada jual pen kaligrafi? Dia akan tunjuk pen ni. Jenis yang kedua ni. Dan jenis yang ketiga, pensel khot. Yang ni ada orang kata pensel tukang buat rumah. Ustaz tak kisahlah pensel tu, tapi dia lebar. Pastikan pensel tu dia lebar dan kita boleh asah dia jadi contoh macam tu nanti. Jadi macam tu. Mata dia kita asah macam ni, dia kita akan guna untuk menulis khot. Ini dia 3 jenis peralatan moden untuk menulis khot. Boleh faham lah? Baik, dia tanya soalan, mengapakah kamu perlu mempelajari tulisan khot ni? Agak-agak kamu sebab apa katanya penting menulis khot ni? Kamu boleh PM Ustaz, kenapa kena tulis khot? PM tepi Ustaz. Kenapa kamu pelajari tulisan khot? Baik, jawapan yang Ustaz berikan mungkin berbeza dengan kamu, tapi secara asasnya seni tulisan khot ni adalah warisan yang perlu diwarisi secara turun-temurun kerana ia melibatkan Al-Quran. Bagi Ustaz penting kerana ia melibatkan seni dalam menulis Al-Quran. Al-Quran ni adalah sumber dalam perundangan Islam, sumber dalam agama Islam kita. Penting. Jadi menulis Quran tu adalah satu benda yang penting. Sebab tu kena mempelajari tulisan khot. Tak dapat cantik sangat macam johan kebangsaan atau johan antarabangsa pun tak apa, tapi kita tahu secara asas bagaimana menulis khot. Ni gambar yang kamu lihat ni, cara asah dia. Boleh guna pisau yang pisau yang slide tu, ataupun boleh guna pelayar. Ni cara dia, nampak dia condongkan sedikit. Dia asah tu dia condongkan sedikit. Condong sedikit. Nampak? Dia condongkan sedikit. Kemudian dia try tulis, dia cuba tulis kat kertas. Nampak? Ni cara asah. Cara asah. Cara asah pensel khot ataupun batang khot, batang rasam ataupun batang hijau. Itu baik. Kalau kamu mungkin di rumah ada pensel khot yang mechanical, betul tak? Yang tu kamu boleh masukkan sebenarnya dalam peralatan moden. Pensel mechanical khot tu kan, dia ada mata dia sendiri, mata dia tebal sikit daripada mata pensel biasa. Mata biasa halus je kan, 0.5, 0.3, 0. berapa lah tu yang tu halus. Ni yang tebal sikit. Dia boleh tekan sikit. Kamu punya pensel tik-tik lah sebenarnya kan. Tak, sebenarnya dia tebal sikit. Mechanical pensel khot. Okey. Baik, sekarang kita terus kepada teknik asas penulisan khot. Boleh perhatikan gambar ni. Cara duduk, kita kena duduk tegak. Duduk dengan kedudukan kertas. Cara kita duduk dengan kedudukan kertas. Ni meja, kertas. Kena duduk betul dulu. Mesti hadap ke meja. Kalau dalam secara matematiknya 180 darjah. 180 darjah. Mesti 180 darjah menghadap ke meja. Dada kita ni. Ada yang sengit sikit, serong 90 darjah ataupun 30 darjah. 60 darjah je. Tak boleh. Dia mesti 180. Kalau separuh 90. Sikit je. Ada yang sengit tu. Jadi tulisan kita jadi sengit juga lah. Kalau kita duduk sengit. Jadi pastikan dada mesti tegak 180. Mesti menghadap meja 180. Kemudian pen. Pen, cara kita pegang pen pun menentukan cantik ataupun ikut kaedah ke tidak. Cara kita pegang. Ada orang pegang pen ikut gun dia, ikut skor dia. Dia pegang pen tu tak selari dengan kedudukan kertas. Yang ini yang menyebabkan tak jadi tulisan khot dia. Nak buat khot, mestilah pegang pen selari dengan kedudukan kertas. 90 darjah. 90 darjah. Okey.
Baik, kemudian yang kedua, keseluruhan mata pen mesti sentuh. Kalau mata pen dia macam ni, mesti sentuh kertas. Mesti sentuh kertas. Keseluruhan mata pen tu. Mata pen tu lebar, kan? Mesti sentuh. Mesti sentuh kertas keseluruhan. Yang ketiga, mestilah pen tu kita kena pegang pen tu dengan kadar 1,5 inci. 1,5 inci je daripada awal mata pen. Boleh faham. Boleh tengok gambar tu tak faham. Sebab mata pen dia penuh. Kemudian kedudukan dia duduk macam tu, 180 darjah. Baik, sekarang kita terus pergi kepada huruf-huruf. Cara menulis menulis huruf-huruf. Huruf-huruf terbahagi kepada beberapa jenis huruf. Pertama, huruf menegak. Ada 3 huruf menegak. Huruf alif, kaf dan lam. Boleh nampak tak? Ada titik-titik sebelah alif tu, sebelah kaf tu. Sebelah kaf betul belah bawah pun ada. Kalau alif dia belah tepi alif tu je. Kalau kaf dia ada tepi kaf tu dengan bawah. Ada titik-titik tu. Sebenarnya titik-titik tu penting. Penting dalam kita menulis khat. Sebab apa? Nak tahu kita punya tulisan tu lurus ke tidak, betul ke tidak, tu kaedah dia. Kena betul kiraan titik tu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik ke bawah, 4 titik ke 6 titik menegak, 4 titik mendatar. Yang ke tepi kan, mendatar tu. 6 titik macam tu. Kamu tulis nanti pun ikut titik 6 tu. Ikut titik 6 tu. Lewat alif. Ni. Tapi pakai bukan 6 dia akan pakai mungkin dalam daripada 6 tu 5 titik saja pakai. Kat sini dia pakai 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik ke? Kalau kaf 5 titik stop, lepas tu yang bawah 4 titik. 4 titik untuk mendatar. Lam juga begitu. Tarik 5 titik stop, lepas tu melengkung dia tu, lengkungan tu dalam 3 titik je. Dia punya luas dia tu. Luas lengkung tu. 1, 2, 3. Sebab tu huruf yang mendatar. Bagi huruf yang mendatar, berapa huruf mendatar di situ? Ada 5 dia bagi. Contoh, ba, tulis khat mesti kalau 2 bahagian mesti berhenti ya. Satu itu. Satu yang mendatar garis bawah. Jadi ada 4 titik dipakai. Diperlukan 1, 2, 3, 4. 4 titik. Dia punya luas dia. Huruf ba. Luas huruf ta 4 juga. Ta 4 juga. Fa 4 juga. Kemudian apa nama pa 4 juga. Itu huruf yang mendatar. Huruf yang melengkung ada 4, iaitu huruf nun, ya, qaf dan ya. Huruf nun melengkung. Dia bukan mendatar. Kalau mendatar macam ba panjang ni. Mendatar panjang. Kalau melengkung, dia melengkung. Naik ke atas. Jadi sebab tu luas. Dia tak macam atas tadi huruf mendatar 4 titik. Kalau melengkung, dia hanya 3 titik saja. Kurangkan 1 titik. Dia lengkung pun. Ya, qaf, ya. Okey. Kemudian kita pindah kepada huruf separa bulatan. Separa bulat. Kepala dia 4 titik, ke bawah dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik juga. Titik tu kan, noktah tu. 1, 4, kepala dia. Bawah dia ha, ca, ain. Ain kalau kepala dia 2 saja titik. Yang kecil atas tu. Kalau dia punya ekor dia tu 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga lengkung dia. Okey, tu huruf separa bulat. Kemudian huruf yang berekor, ra, zai, waw dan huruf va. Huruf ra kena condong sikit, 2 titik. Condong ke tepi kanan 2 titik. Lepas tu tarik ke bawah 3 titik. Ekor. 2 titik, 3 titik. Waw, kepala dia 2 titik, bawah 3 titik juga macam ra. Huruf yang bergigi, huruf sin dan shin. Sin
satu lengkungan satu titik, yang lengkungan kedua pun satu titik, yang ke bawah tu nak jadi ekor bawah tu 2 titik, luas dia mesti 2 titik juga. Ikut titik tu betul lah kamu punya huruf tu. Kalau kamu tak ikut titik tu, maka tak betul lah cara kamu tulis khot. Baik, tugasan hari ni kamu cuba tulis huruf-huruf ni. Ustaz nak minta sebagai tugasan kamu buat latihan huruf menegak, huruf mendatar, huruf melengkung, cara menulis huruf separa bulatan, huruf berekor dan huruf bergigi. Buat gunakan pensil khot ataupun pen khot. Cuba buat. Nanti kita sama-sama kita tengok hasil dia. Siapa yang buat cantik, siapa yang ada bakat dalam seni khot. Tapi boleh dibaiki. Kita silap pun tak ada masalah. Okey. So sekadar itu dulu untuk sesi PDPR kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan Ustaz. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.